Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya Halim, khalikna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqaqil ilmi. Allahumma yassir wa la ta'sir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadratillah. Kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya Allah masih lagi menjadikan jiwa-jiwa kita hidup dengan majlis-majlis ilmu. Dan tuan-tuan, kita berdoalah, Allahumma inna as'aluka fawza indal qada wa manazil syuhada wa 'aisha su'ada wa nasr al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Doa-doa ni kita kena sering sebut, memandangkan masih lagi kita ni bertarung dengan penyakit yang kita kata musuh yang kita tak nampak ni sendiri. Jadi tak adalah kekuatan yang paling hebat, tak adalah kekuatan yang maha pelindung. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Melainkan kekuatan yang Allah beri. Tuan-tuan, Allah, kalau kita nak tanya kekuatan yang ada di muka bumi ni, kita boleh sebut satu-satu kekuatan-kekuatan kuasa sebesar yang ada di muka bumi. Tapi semua tu tak boleh nak menandingi apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Allah ni kita sebut Khaliq dan kita ni makhluk. Nak tak nak kita kena akur dan kita kena berserah diri. Yang apa yang telah Allah jadikan pada kita ini, mudah-mudahan dengan apa yang berlaku pada kita ini sendiri akan meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini tuan-tuan Allah, anda nak sebut pada tuan-tuan, kalau kita boleh share sama-sama, kita share lah insyaAllah 10 tanda kemuliaan kita di dunia. Maknanya lebih kurang kalau kita ada, tak dapat 10 ni pun, dapat berapa yang ada ni pun dah okey dah insyaAllah. Mudah-mudahan dengan tazkirah anda difahamkan kita di sini akan berhenti pukul 1.50 insyaAllah lebih kurang. Baik, yang pertama tuan-tuan Allah, kita ni tanda kita ni bahagia ataupun diberi dengan kemuliaan. Kemuliaan kita ada di muka bumi ni tuan-tuan Allah. Kita mulia oleh kerana salah satu bendanya mungkin tuan-tuan Allah, dan kita boleh sebut bahawasanya oleh kerana Allah ni simpan yang dipanggil dengan aib kita di padang mahsyar besok. Kita ni dibangkitkan dalam keadaan mengikut amalan kita masing-masing, mengikut amalan. Hadirin dirahmati Allah, ada orang almarhum Tok Guni Aziz dalam kitab karangan dia, tuan-tuan Allah, tuan-tuan boleh tengok bagaimana dia beri gambaran bahawasanya manusia ni Allah ajar manusia dengan satu, dipanggil apa, dengan peluh. Kita nak panggil satu apa ni tuan-tuan Allah, satu keadaan yang mana dengan peluh ni sendiri kita boleh tengok manusia bagaimana pengakhiran hidup dia dan waktu mana berakhirnya hidup dia ni sendiri, di mana kesudahan dia. Waktu mana manusia berada di padang mahsyar, bagi contoh tuan-tuan Allah, dengan peluh je kita boleh mengukur manusia. Ukuran kita ni, sebab tu kita hidup ni, biar ukuran kita, neraca kita, timbangan kita ni biarlah sama dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebab apa dia? Waktu mana kita pergi meninggalkan dunia tanpa ataupun kita sebut berlawanan dengan kehendak Allah, kita akan boleh tengok. Cukup dengan peluh Allah ajar manusia. Ada orang bangkit di padang mahsyar peluh paras apa dia? Paras lutut, ada yang paras buku lali, ada yang turut sikit paras pinggang, ada orang yang dilemaskan dengan peluh. Maksudnya apa dia tuan-tuan Allah?
Punca pada peluh ni kalau kita boleh tengok disebut 3. Satu, kahaya, kerana malu. Yang keduanya, tuan-tuan Allah, kaharruha, kerana panasnya matahari. Yang ketiga, kaqalbi, kerana resah. Resahnya diri kita ni kerana satunya amalan. Mungkin kalau kita ambil kira tuan-tuan Allah, waktu di padang mahsyar ataupun dalam kubur sebelum pada tu tuan-tuan Allah, kita mikir dah. Semua ni datang. Haya ni, malu ni di padang mahsyar Allah tunjuk habis. Allah telanjang habis apa benda yang kita buat ke bumi yang kita simpan. Supaya manusia ni tak tahu, supaya aib kita terpelihara. Sebab tu kemuliaan kita temu ke bumi ni tuan-tuan Allah, kita mulia kenapa? Sebab salah satu bendanya kita ni mulia, dapat kehebatan, kemuliaan tu sendiri kerana Allah simpan aib kita. Cuba Allah dedahkan aib kita tuan-tuan Allah, maka kita ni tak ada apa-apa. Betul tak? Tuan-tuan Allah, kahaya, kaqalbi, resah, kahaya, panasnya matahari ini sendiri tuan-tuan Allah, yang di waktu mana di padang mahsyar ni boleh tengoklah Allah sebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah sebut saja yang tu, manusia ini terasing tu. Satunya pergi kepada kafir, tuan-tuan Allah, mukmin dan kafir. Waktu ni boleh tengok tuan-tuan Allah, orang zalim tempatnya di mana, orang munafik tempatnya di mana, orang soleh tempatnya di mana, semua boleh nampak. Sebab tu ukuran kita, apa yang kita nak buat atas muka bumi ni, dia kena ada pertimbangan yang ni. Kena ada pertimbangan yang ni. Allahu Rabbi, tuan-tuan Allah. Baik, kita sambung sikit tuan-tuan Allah. Yang pertama sekali disebut apa dia? Memiliki kehidupan yang berkat dan dijaga oleh Allah dari sekecil-kecil hingga sebesar-besar urusan. Yang pertama disebut. Yang pertama sekali ni, kita dalam keadaan pada Allah anugerahkan kehidupan yang berkat. Berkat-berkat ni hanya dalam Islam. Sebab tu dalam doa subuh tadi tuan-tuan Allah, kita bersyukur. Tuan-tuan Allah, kita masih lagi mendengar, diberi kenikmatan untuk mengaminkan doa Allahumma hdina, Allah doa kunut tuan-tuan Allah. Allahumma hdina fi man hadait, mu'afinan fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Tuan-tuan Allah, jadi berkat ni hanya ada pada Islam. Islam yang mengajar erti keberkatan dalam kehidupan. Berkat ni kalau kita nak sebut konsep ni mudah, kalau sikit membadai, kalau banyak dia akan boleh beri manfaat. Tuan-tuan Allah, Allah Rabbi, dijagai oleh Allah dari sekecil-kecil hingga sebesar-besar urusan. Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Yang kedua, adanya kawan yang abid, yakni kuat beribadah, yang ingatkan kita untuk dirikan solat-solat sunat dan amalan-amalan lain. Dua. Yang pertama tadi tuan-tuan Allah, kalau kita boleh panjangkan sikit. Sebab tu dunia hari ni tuan-tuan Allah, kalau kita tengok, tak ada dah orang yang dah dicabut keberkatan pada diri mereka ni sendiri, melainkan Allah telah tunjuk dalam Quran. Allah sebut apa dia? Bangsa Israel ni sendiri. Dia ada satu ayat yang kita sering ulang sebut tuan-tuan Allah. Lu'inal lazina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibnu Maryam. Sebab tu hari ni tuan-tuan Allah, apabila terbaru kita dapat maklumat COVID ni di Israel ni meletup balik. Betul tak? Mereka tak selesai lagi. Israel ni naik, negara-negara lain tak apalah. Cuma Israel kita nak sebut. Sebelum pada ni, mereka ni apa benda yang mereka tak buat. Terbaru mereka tindas rakyat Palestin. Ditahan, dimosakkan, dimusnahkan, ditahan bajet dan dibuat kerosakan pada hospital-hospital. Banyaklah. Dalam pandemik ini sendiri mereka masih lagi melakukan kezaliman. Tuan-tuan Allah, sampai tentera Allah tuan-tuan boleh tengok hari ni. Hebat tak mereka? Hebat. Tak ada dah tentera yang paling hebat tuan-tuan Allah melainkan mereka. Tapi oleh kerana keberkatan yang mereka ni, Allah tarik keberkatan pada mereka yang dulu mereka pernah dapat. Tuan-tuan Allah, antara nikmat besar yang mereka pernah dapat, nabi-nabi itu lahir daripada kalangan mereka. Nabi-nabi itu lahir daripada kalangan mereka. Tuan-tuan Allah, tak ada dah paling hebat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan Allah. Sebab tu kita kalau boleh nak sebut, untuk kita nak undang keberkatan dalam kehidupan ni banyak. Nak dapatkan keberkatan, tuan-tuan Allah, banyakkan istighfar, kita banyakkan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat pada Nabi ni buatlah tuan-tuan banyak, sebanyak-banyaknya kalau boleh. Sebab tanda kita sayang pada Nabi ni je yang kita boleh buat. Lain kita jaga pada Quran. Sebab tanggungjawab kita dengan Quran lebih kurang ada berapa? Satu, kalau boleh hafal, kita tadabbur, Kalau tak boleh, turun sikit apa dia, kita fahamkan makna ayat-ayat Quran. Ataupun tak boleh sikit, kita tak boleh kita hafal, tak boleh juga kita baca.
Tuan-tuan Allah, orang yang boleh baca Quran, tiba-tiba Quran tak boleh dia nak tengok dalam masa sehari, tak boleh dia Quran tu tak boleh beri manfaat pada diri dia. Tuan-tuan Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan Allah, berat. Ulama sebut siapa peringkat orang ni telah membuat zalim pada diri dia sendiri. Kita dengan Quran, tuan-tuan Allah, jangan sampai peringkat kalau baca tak boleh. Tuan-tuan Allah, Allah cubalah belajar. Maknanya peringkat-peringkat yang ada pada Quran ni sendiri. Satu, Quran. Yang keduanya, apa yang boleh kita buat? Selawat. Selawat ni kalau anak-anak sebut, terlalu banyak fadilat selawat, tuan-tuan Allah. Terlalu banyak sangat-sangat. Imam Ahmad bin Hanbal cerita ni, betul ke tak ni? Dengan kalau salah tolong betulkan ya. Tuan-tuan Allah, Allahu Rabbi. Dan juga orang yang sentiasa kalau kita nak sebut apa dia, cerita daripada Syekh Ahmad Al-Habashi, orang-orang yang berselawat ni banyak sangat manfaat dia. Banyak manfaat sangat-sangat, tuan-tuan, cukup banyak. Orang yang dikelilingi oleh hutang banyakkan berselawat, tuan-tuan Allah. Satu kisah, orang tu boleh diselesaikan hutang tu dengan berselawat. Jadi tuan-tuan Allah, kalau hatta sampai yang peringkat sedemikian, selawat ni boleh memberi jalan penyelesaian, tuan-tuan Allah, buatlah. Kemuncak kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan Allah, kita boleh ziarah tempat Nabi. Tapi kalau tanda-tanda Nabi ni sayang pada kita, Nabi boleh datang ziarah pada kita dalam mimpi baik, tak kira lah pada tuan-tuan Allah, berselawat. Sebab dia boleh datangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Allahu Rabbi. Apa dia lagi, tuan-tuan Allah? Baik. Israel tadi anda sambung sikit tadi, tuan-tuan Allah. Allahu Rabbi. Bagaimana tuan-tuan boleh tengok, mereka ada semua teknologi, ada penjara, ada di Israel dia ada satu sistem, dia panggil sistem kibutzat. Sistem yang memang betul. Kalau kita tengok, Allahu Akbar, pemakanan dia jaga sampai peringkat mereka ni berkahwin, beranak pinak. Komuniti yang mereka buat tu sendiri, mereka pusing sampai pembelajaran mereka ni, pemikiran yang diajar, ditanam dalam pemikiran anak-anak mereka ni, pemikiran menjajah. Menjajah ni maksud apa dia? Contoh, tuan-tuan Allah, kita belajar, anak-anak kita lah belajar. Contoh-contoh kita bagi, contoh macam pensel, betul tak? Contoh-contoh macam buah. Tapi mereka, matematik mereka ni sendiri, matematik yang mereka ajar, terapkan dalam kehidupan mereka ni sendiri, memang matematik yang bukan sekadar mereka ni mahir dengan ilmu matematik ni sendiri, tetapi mereka ni tuan-tuan Allah dalam peringkat disemai daripada kecil, jiwa menjajah tu sendiri. Contoh anda buat contoh macam ni mudah, tuan-tuan Allah. Kalau kita ni nak buat contoh ke anak-anak, Ahmad ada 3 orang kawan, pada tangan dia ada katalah 2 biji apple. Bagaimana kawan yang 5 orang ni nak dapat apple ni, nak kena bagi berapa, contoh. Tapi di Israel dia ajar dengan cara macam mana? Dia letak katalah Ahmad, nama yang sama Ahmad, ada 100 orang kawan, ataupun kita katalah 50 orang kawan, dan wilayah disebut wilayah Palestin, disebut waktu kecil tu disebut dah. Bagaimana nak dalam contoh yang mereka belajar tu sendiri, contoh untuk macam mana Ahmad ni sendiri boleh belajar menjajah. Dia ajar dah congakan dia tu sendiri. Ini sistem yang ada di sana. Tapi kehebatan mereka ni sendiri, tuan-tuan Allah, hari ni Allah timpakan kehinaan pada mereka. Bagaimana, tuan-tuan Allah, walaupun mereka ada teknologi yang canggih, tapi mereka tak boleh nak lawan dengan apa dia, pejuang-pejuang yang ada di bumi Palestin itu sendiri. Brigade Al-Qassam sebagai contoh, tuan-tuan Allah, Brigade Al-Aqsa, tuan-tuan Allah. Sebab tu dibuat kajian antara tentera yang, kalau kita sebut kajian dibuat oleh kalangan mereka, dia sebut tentera antara tentera yang terhebat, betul tak? Amerika, nombor 2 Indonesia. Tapi segi realitinya mereka ni cukup menggeruni tentera-tentera yang kalau kita baca, antaranya tentera Taliban, tentera Mujahidin di Afghanistan, tuan-tuan Allah, tentera Brigade Brigade Al-Aqsa, Al-Qassam ni sendiri di Palestin, dan juga Singa Padang Pasir, betul tak? Tentera Chechnya sebagai contoh ni yang mereka cukup gerun. Allahu Akbar, tuan-tuan Allah. Baik. Yang kedua tadi, adanya kawan yang abid, yakni kuat beribadah, yang ingatkan kita untuk mendirikan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunat. Baik. Yang ketiga, dengan harta yang dimiliki, kita mampu bersedekah secara istiqamah. Sehari RM1 ataupun RM5. Ini buat contoh.
Tuan-tuan Allah, Hana ni dulu jaga anak yatim sekejap 2005 sampailah 2019 hujung. Ada seorang penderma yang kami, dialah pengurus, Tuan Haji Fazatuli selalu tengok, ada seorang penderma ni dia selalu masukkan RM1, RM5, RM10, tapi tiap-tiap hari dia buat, tiap-tiap hari dia buat sedekah ni tuan-tuan Allah. Tuan Allah Rabbi tuan-tuan Allah. Sebab tu kalau dengan sedekah ni tuan-tuan Allah, orang Syekh Ahmad Al-Habashi dia cerita bagaimana seorang ibu tua yang kehilangan suami di Jazirah Arabiah, sampai satu peringkat dia kena kanser tahap 4. Boleh pulih dengan apa? Ubat yang diajar di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sedekah. Tuan-tuan Allah, dia dapat seorang med ataupun kita panggil dia orang gaji daripada Indonesia, yang orang Indonesia ni sendiri pergi bekerja dengan dia, tapi ada beberapa perkara yang dia buat agak menghairankan dia. Bagi contoh, med ni sendiri yang baru dia ambil ni selalu lama dalam tandas. Duduk lama dalam tandas satu hal, kerap masuk tandas. Satu hari dia pegang, dia tanya, apa yang berlaku pada kamu yang menyebabkan kamu ni kerap masuk tandas, lepas tu lama pula duduk dalam tandas. Pendekkan cerita, buat yang sahabat kita daripada Indonesia ni, dia buat pengakuan, saya dapat offer daripada kamu ni, waktu tu saya baru dapat baby, saya tinggalkan isteri, suami saya besar, saya tinggalkan anak saya, baby ni sendiri, dan saya tak boleh nak tolak sebab kira kami susah, kami memang susah. Saya datang kemari dalam keadaan apabila rasa sakit pada susu badan ni sendiri, saya masuk perah susu dalam tandas, perah susu dalam tandas, lepas tu jadi lama sikit, kerap masuk. Jadi waktu perah tu menangis lagi, teringat kanak. Contoh macam Allah, pendekkan cerita dia, apa nama ni, orang kaya Arab ni, dia sebut apa dia, makcik ni sendiri dia sebut, besok jumpa dengan saya, dan waktu mana berjumpa esokkan hari tu, tuan-tuan Allah, dia serah pasport, dia serah duit, bukan setakat serah pasport, dia serah duit. Ni duit ni untuk 2 tahun, kamu nak sarih gaji yang kamu ada hari ni aku kali dah untuk 2 tahun. Balik selesaikan urusan anak kamu, balik selesaikan urusan tanggungjawab kamu kepada suami kamu. Kalau kamu rasa aku panjang umur, kalau kamu rasa nak bekerja lagi dengan aku, ni nombor telefon aku, kamu boleh datang dan boleh bekerja balik dengan aku. Tuan-tuan Allah, pendek cerita, waktu mana doktor cek pada diri dia ni sendiri, tuan-tuan Allah, biasalah tuan-tuan Allah, kanser ni kalau kita sebut dia boleh mengurang, betul tak? Sakit tu boleh kurang, tapi yang ini tuan-tuan Allah hampir sembuh, dan sembuh disebut yang sedemikian. Fadilat sedekah tuan-tuan Allah, jangan kita rasa ambil ringan tentang sedekah ni sendiri. Allahu akbar tuan-tuan Allah. Yang keempat tuan-tuan Allah, kerja yang diusahakan daripada sumber yang halal menyebabkan dijauhkan api neraka Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar tuan-tuan Allah. Hari ni kita boleh tengok sendirilah tentang bagaimana dan kita doa samalah pada sahabat-sahabat kita yang, yalah, kita tuan-tuan dah ada kerja macam ni kan, tolong doa kepada sahabat-sahabat kita yang kehilangan kerja musim-musim Covid begini, macam-macam cara ni orang nak buat untuk dapatkan duit, betul tak? Allah Rabbi tuan-tuan Allah. Yang kelima, nama diangkat sebagai pemimpin, menjaga amanah dan bertegas jikalau benda itu salah. Allah Rabbi tuan-tuan Allah. Siapa nama ni? Mana nak sebut pada tuan-tuan? Yang ini kalau kita nak sebut tuan-tuan Allah, luas perbahasannya. Allah Akbar. Orang yang diangkat menjadi pemimpin, Allah Akbar, nak menjaga amanah, betul tak tuan-tuan Allah? Berat. Nak dapat jawatan tu satu, dah dapat, nak menjaga amanah tu sendiri atas jawatan, bukan senang tuan-tuan Allah. Ana baru-baru ni jumpa dengan salah seorang daripada PA menteri-menteri yang baru dilantik ni. Anda tak sebut nama lah siapa dia tuan-tuan Allah. Dia kata penatnya lah, dia kata. Penat kenapa? Sebab dia kata Allah belum pada kita merintah ni, kita boleh dengar saja. Boleh dengar je orang dia sebut projek ni, potong orang pun kena tangkap, dengar. Tapi apabila dia dah dapat jawapan, dah dapat jawatan dia sendiri, Allah Rabbi, juga dugaan yang datang tu, yang orang telefon nak berjumpa semua sekali tuan-tuan Allah, macam mana nak menakis tu, dia kata. Betul, dia kata berat sungguh. Patut dah lah. Kalau ada orang boleh, betul lah tuan-tuan Allah, kalau kita nak sebut betul lah. Dengan jawatan yang ada ni, jangan tuan-tuan Allah.
Allahu Akbar. Tanggungjawab jawatan ni semua ni kena bertanggungjawab, kena dipertanggungjawabkan oleh Allah, dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat besok. Lepas di dunia tapi di sana tak lepas, tuan-tuan Allah. Betul tak? Allahu Rabbi. Jadi dia kata sampai benda, dia kata anak dia rasa macam nak berhenti dah. Baru sebulan ke 2 bulan, tak sampai berapa bulan ni tuan-tuan Allah, rasa nak berhenti sebab tak tahan. Betul tak? Berat sangat dia kata. Kita ni bawah ni nampak orang, tengok orang, tengok Facebook, kita tolong tumpang sekali dalam keadaan komen-komen, kita belum diuji lagi, tuan-tuan Allah. Dah dapat jawatan esok, boleh tengok, tuan-tuan Allah. Allah Rabbi. Kebetulan tuan-tuan Allah. Ramainya anak-anak yang membantu kita, suami dan isteri menjadi penasihat membantu agama. Allahu Akbar, tuan-tuan Allah. Keluarga sakinah ni, tuan-tuan Allah. Yang ketujuh, pakaian yang mewah-mewah tidak menjadikan kita sombong dengan orang miskin dan anak yatim. Tuan-tuan ni betul-betul anda boleh cerita sikit, anda orang lebih sikit lah tuan-tuan Allah. Sebab apa dia ni ada kait dengan apa yang anda, pengalaman yang anda duk jaga anak-anak yatim ni sendiri. Tuan-tuan Allah, jangan buat lebih kurang dengan golongan yang macam ni, terutamanya anak-anak yatim ni sendiri. Anda ramai lebih kurang berapa belas tahun 2005 sampailah 2019 jaga anak yatim ni sendiri, melihat kepada ramainya orang yang waktu dia susah ni dia minta tolong. Termasuklah beberapa orang artis sendiri pun pergi jumpa minta tolong buat sembahyang hajat. Siap sebut lagi, kalau berjaya ustaz, insya-Allah kami bagi ke anak yatim yang ni. Sebut hajat dia tu kalau lepas. Tapi tuan-tuan Allah, ramai dah yang kita tengok dapat tetapi dia tak melaksanakan janji dia tu dengan anak yatim itu sendiri, tuan-tuan Allah. Allah Rabbi. Orang yang dah berjaya bangkit, lepas tu jatuh, datang minta tolong banyak. Sebab tu tuan-tuan Allah, kadang-kadang dengan anak yatim ni, tuan-tuan Allah, anda sebut banyak kali ni, anda ulang balik, jangan buat lebih kurang, jangan. Allah Rabbi. Banyak kalau nak sebut pengalaman yang ada, bukan nak kata lama sangat pun, tapi duduk di sana ni tuan-tuan boleh tengok bagaimana mereka yang ialah golongan-golongan yang buat lebih kurang dengan anak yatim ni sendiri. Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Sebab tu kita ni kalau ada masalah besar macam mana pun, tuan-tuan Allah, kita pergantungan kita ni kepada Allah. Dan kita boleh guna, anda sebut perantara doa antara doa yang tidak boleh, yang tak boleh apa, yang tak ada hijab. Orang yang tak ada anak pergi jumpa, kita kata mari kita buat sembahyang hajat dengan anak yatim. Kumpul anak yatim buat sembahyang hajat, beri makan pada mereka. Setahun lepas tu datang, Ustaz, alhamdulillah dekat dah. Ada yang datang kata, Ustaz, dah alhamdulillah. Ada yang ingat tu tak apalah, tuan-tuan Allah. Cuma nak sebut, kalau kita hatta ada anak-anak yang bermasalah, bagi contoh anak yang degil, tak dengar kata, tuan-tuan Allah pegang tangan, ambil sehari cukup. Tuan-tuan Allah pergi bawa anak pergi ke rumah-rumah anak yatim ni sendiri. Mana banyak kadang-kadang kalau kita pergi tempat-tempat kuliah macam ni, ada jemaah-jemaah mengadu macam mana nak selesaikan masalah anak-anak yang keras hati. Bagi contoh, tuan-tuan Allah, anda kata mudah. Sebab ini cakap mana yang kita ada, tuan-tuan Allah. Kata cari satu masa, duduk lama sikit lah daripada pagi tu, duduk biar dia tengok kehidupan anak yatim di rumah anak yatim ni bagaimana. Duduk tu, Allah Akbar, ada beberapa kes yang kita boleh, maknanya selesai lah. Dia kata terima kasih atas hadiah yang bagi bawa anak yatim ni, bawa satu family duduk makan dengan anak yatim ni. Lepas pada tu hubungan dengan anak dia makin pulih. Ni tuan-tuan Allah, banyak lagi lah selain pada doa mereka ni, kehidupan mereka ni sendiri, tuan-tuan Allah. Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Sebab tu kita ni kalau kita nak kait dengan nombor 5 ni, tuan-tuan Allah, jangan sombong ni, tuan-tuan Allah, tak semestinya dengan anak yatim. Kalau saya kata dengan anak yatim, tuan-tuan Allah, Allah Rabbi, dengan orang, dengan sahabat-sahabat pun tak boleh, tuan-tuan Allah. Allah Rabbi. Anda ingat dulu, kalau kita boleh buat contoh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang cukup merendah diri, tuan-tuan Allah. Orang tak kenal dia. Dia datang daripada luar kota, semayang, orang halau dia. Imam Ahmad bin Hanbal, satu nama yang besar, tuan-tuan Allah, dihalau daripada masjid, tuan-tuan Allah, sebab orang tak kenal kepada dia. Tapi ialah orang hamba, tuan-tuan Allah, orang yang cukup mudah diri. Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Dia
Tak kira lah kalau orang kaya, cara orang kaya. Kalau orang berilmu, cara orang berilmu. Pendapat orang semua tak betul. Pendapat dia saja yang betul. Ni pun satu masalah juga. Habis semua pendapat orang. Dia tolak. Nak pakai pendapat dia saja. Ni sombong juga tuan-tuan Allah. Jangan. Di akhirat besok ada orang, kalau kita dengar kuliah Ustaz Ahmad Rozki bagi contoh, biasa dia selalu sebut tuan-tuan Allah. Orang di akhirat besok, antara orang yang dihumban mukanya menghadap kepada api neraka Allah Azza wa Jalla, orang yang sombong. Ustaz-ustaz, golongan-golongan orang-orang mengajar orang ni, satunya dia sombong dengan ilmu dia, yang kedua tidak beramanah dengan ilmu yang dia ada. Betul tak? Orang yang ada harta, memberi sumbangan, beri derma, tapi bukan kerana nak membantu, tapi nak supaya nama dia naik, dikenali. Mereka kata pegang muka dia, letak ke bawah, pijak, heret masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang berjihad, mati syahid pun kena juga. Yang ketiganya, orang yang beri nasihat dia, tuan-tuan Allah, tetapi tuan-tuan Allah, orang yang berjuang pada jalan agama Allah ni sendiri, bukan semata-mata kerana nak mencari redha Allah, nak mencari benda lain, dapat juga yang ni tuan-tuan Allah. Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun orang halau dia yakin itu adalah mungkin salah satu benda cara Allah nak tunjuk dia pada sesuatu. Akibatnya daripada itu, tuan-tuan Allah, dia berjumpa dengan orang yang pada tuan-tuan Allah sentiasa hati dia ni ingat pada Allah, sentiasa ingat pada Allah. Cerita dia ni anda ingat tuan-tuan Allah, sama juga Syekh Ahmad Al-Habasyi, dia cerita bagaimana kuatnya doa ni sendiri. Sebab tu anda buka kita sekirah kita tadi dengan doa. Jangan putus kita dengan doa tuan-tuan Allah. Tinggal kalau Allah tak makbul, lambat cepat itu urusan Allah. Buat dulu tuan-tuan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah satu ketika waktu mana dia bangkit daripada tidur, dia terasa nak pergi satu tempat, tapi tak tahu ke mana arah tuju dia. Tuan-tuan Allah, tak tahu sebab apa dia nak pergi. Tak tahu sebab apa rasa nak pergi sangat. Sebab apa? Pergi satu desa ni sendiri tuan-tuan Allah. Jadikan cerita pergi dia dalam keadaan sampai, anda sebut tadi tuan-tuan Allah, orang yang cukup mudah walaupun orang tak kenal dia dalam keadaan tarik dia. Tuan-tuan Allah, sampai satu peringkat Allah jadikan dia bertemu dengan seorang pembuat roti. Pembuat roti tuan-tuan Allah. Jadi apabila dia kata mungkin kamu orang baru di sini, tak pernah tengok pada kamu ni sendiri, marilah duduk dengan aku. Kamu orang musafir boleh jadi. Sebut yang sedemikian. Duduk dipanggil daripada tempat buat orang buat roti ni sendiri, tengah dia buat kerja tu, mulut dia dalam keadaan berzikir pada Allah, beristighfar, berzikir pada Allah, beristighfar tuan-tuan Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang ni bukan orang biasa-biasa. Dan dia yakin amalan dia ni yang dia boleh istiqamah, tengah buat roti ni boleh berzikir, tengah buat kerja ni boleh ingat pada Allah ni. Mungkin ada satu benda yang menyebabkan dia ni yakin sungguh-sungguh dia pegang amalan tersebut. Dia tanya, dia kata apa yang menyebabkan kamu ni yakin sangat, ataupun kamu ni tak lepas daripada mulut kamu ni berzikir pada Allah? Dia sebut apa dia? Yang pertama, aku nak sebut pada kamu bahawasanya apa yang aku buat hari ni aku diberi keistimewaan oleh Allah. Setiap benda yang aku minta Allah makbul. Semua Allah makbul. Aku minta apa Allah makbul. Maknanya makbul semua. Patutlah dia ni kuat berzikir sangat. Biasa kita dengar tuan-tuan Allah. Tapi kecuali satu, dia kata, satu benda yang aku masih belum dapat, tapi aku yakin Allah akan tunaikan apa yang aku minta ni sendiri. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang kamu nak sangat? Yang benda lain dapat semua dah, kecuali satu tu apa dia? Dia kata, aku nak sangat hati aku ni sendiri, diri aku ni nak berjumpa dengan seorang ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal. Baru dia tahu bahawasanya Allah dibangkit daripada tidur, perasaan kuat sangat nak pergi ziarah pada satu kampung desa ni sendiri, dan waktu mana dia beribadah dalam masjid, dia dihalau dan dia dipanggil duduk dalam toko ni sendiri. Rupa-rupanya semata-mata Allah nak makbulkan doa pembuat roti ni sendiri. Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Hebat kan tuan-tuan Allah? Allah Rabbi. Dapatlah yang ni tuan-tuan Allah. Allah Akbar. Yang ke-8, benda yang paling utama dapat kemuliaan adalah berpegang pada perintah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ada dua lagi kita sebut ini. Tak ada dah seorang pemimpin yang paling hebat. Yang paling hebat yang berpegang pada Quran Hadis. Betul tak tuan-tuan? Paling hebat Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan tengok yang buka kota Byzantine ni sendiri, ataupun kita sebut apa dia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Turki telah memberi khabar gembira yang cukup kita kata apa dia, kalau kita kata nak bangkit orang-orang yang faham dengan sejarah
Ayah Sofia, betul tak tuan-tuan Allah? Allahu Akbar. Menteri Wakaf di Turki telah tunjuk satu agreement, satu dipanggil apa dia, perjanjian jual beli yang dipanggil dengan gereja tersebut, yang ditukar kepada masjid, ditukar kepada muzium oleh Mustafa Kamal Atatürk, dan alhamdulillah dikembalikan hak dia. Tuan-tuan Allah. Jadi nak tak nak kita kena akui, tuan-tuan Allah, hari ini kita berada pada penghujung sangatlah dunia. Penghujung dunia ni zaman-zaman yang telah Rasulullah SAW terbukkan kepada kita. Dia ada berapa? Lebih kurang 4 ke 5. Satunya zaman dia panggil zaman kita dipimpin oleh Nabi besar junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Zaman ni berlalu 23 tahun. Nabi yang pimpin kita. 35 tahun ke lebih kurang kita dipimpin oleh siapa dia? Khulafa' Rasyidin. Betul tak tuan-tuan? Fasa yang ketiga kita dipimpin oleh siapa dia? Sultan-sultan. Sultan-sultan ni lama ni, sultan-sultan ni. Tuan-tuan Allah, sehinggalah berakhir kepada kejatuhan Khilafah Utsmaniyah 1924. Betul tak tuan-tuan Allah? Lebih kurang betul kata tarikh tu tuan-tuan Allah. Yang keempat ni kita dah berada pada fasa-fasa yang sebelum berlalu pada fasa yang kelima, fasa yang keempat, zaman fitnah. Zaman fitnah, besarnya fitnah ni tuan-tuan Allah, sehingga orang yang berpegang teguh pada Quran hadis ni sendiri dianggap sebagai apa dia? Dianggap sebagai apa dia tuan-tuan Allah? Sebab tu hari ni kita tak pelik ulama-ulama dihina, ulama-ulama difitnah tuan-tuan Allah, sehingga kematian ulama-ulama ni memberikan khabar gembira kepada musuh-musuh agama Allah. Sebab tu tuan-tuan Allah, peranan musuh-musuh Islam ni memisahkan Quran hadis dengan kita ni bukan cara dia bakar Quran. Bakar Quran, pijak Quran itu dipanggil apa dia tuan-tuan Allah? Bagi anak ada lagi yang lebih besar. Apa dia? Mereka bunuh karakter orang yang faham dengan Quran, bunuh karakter orang yang memahami Quran, orang yang menerangkan sifat-sifat apa dia panggil dengan yang berkait apa yang berkait dengan Quran dan hadis ni sendiri. Membunuh karakter supaya pandangan-pandangan yang betul dengan Quran, yang betul baik segi ekonomi, baik segi politik, baik segi apa benda sekalipun, tuan-tuan Allah, tuan-tuan Allah, kalau betul tepat ikut apa yang dalam Quran hadis ni sendiri, tuan-tuan Allah, berpegang kita dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita ni sendiri, maka sudah semestinya kita akan tengok hari ini kebangkitan Islam takkan lagi dapat dibendung. Dan hari ini kita menuju ke arah tu dah. Zaman yang berlalu pada kita ni sendiri tuan-tuan Allah, sehingga hari ini Turki membebaskan Hagia Sophia tu sebagai simbolik kepada jauh yang lebih besar lagi. Lepas pada dibebaskan Hagia Sophia, tuan-tuan Allah, apa yang dia umum, dia tengok kiblat kita ni yang pernah menjadi kiblat bagi umat Islam ni di bumi Palestin. Dia target situ dah. Tu hari ni dia orang takut tuan-tuan Allah. Takut hari ni. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan Allah kena meletakkan diri kita ni sebahagian daripada orang yang menjunjung perintah Quran hadis ni sendiri. Termasuklah dalam bidang politik sekalipun tuan-tuan Allah. Nak sebut. Ialah kadang-kadang nak sebut benda ni dia mungkin agak sensitif, betul tak? Tapi kalau tak sebut tuan-tuan Allah, maka masyarakat kita ni sampai bila-bila pun akan dirosakkan pemikiran mereka. Sehingga dalam sidang parlimen 2-3 hari lepas tuan-tuan Allah, betul tak? Perkataan siapa dia? Perkataan orang kafir yang dia panggil apa? Jujur, lebih baik daripada orang mukmin yang zalim. Betul tak? Disebut oleh 2 orang ahli parlimen. Betul tak tuan-tuan Allah? Tapi tuan-tuan kena ingat, perkataan tu bermula daripada mana? Bermula daripada mana? Alhamdulillah dah ada penjelasan. Tuan-tuan boleh cari, tuan-tuan boleh tengok. Ulama Syiah, betul tak tuan-tuan Allah, daripada golongan yang bersekongkol dengan orang yang membunuh ribuan nyawa di Iraq, di Baghdad pada waktu itu. Jadi tuan-tuan Allah, politik ni kita kena beritahu, dia politik bukan agama, tapi politik sebahagian daripada agama. Nak ceramah terlebih sangat politik pun tak boleh, sebab kita ni tak tahu ni dalam hati masing-masing. Betul tak tuan-tuan Allah? Cuma sebut, sebab tu Ayah Hana ni biasa dia pesan, kamu ceramah pergi mana-mana pun ceramah, fahamkan masyarakat dengan agama. Apabila masyarakat faham dengan agama, dia takkan orang faham agama ni dia nak pilih pemimpin yang tak baik. Takkan orang yang faham dengan agama ni nak pilih juga orang-orang yang sebagai contoh yang berlawanan dengan fitrah agama, orang yang beragama. Cuma sikit-sikit kena sebut. Betul tak tuan-tuan Allah, bagi faham dengan situasi yang berlaku hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan Allah. Tak ada dah tuan-tuan Allah, ulama-ulama yang faham dengan Al-Quran hadis ni tuan-tuan Allah, ataupun ulama-ulama mentabah ni banyak yang dah meninggalkan kita. Sebagai contoh Malaysia cukup tuan-tuan Allah. Malaysia cukup. Terbaru ni
almarhum Ustaz Ismail Kamus, betul tak, telah meninggalkan kita. Tak ada dah legasi-legasi yang ulama-ulama tu. Kita nak mengaji ni tuan-tuan perancana, anda nak cari guru, dia panggil guru mursyid. Kenapa mursyid? Kalau salah ni tolong betulkan tuan-tuan. Mursyid ni kenapa mursyid? Disebut mursyid ni kenapa? Mursyid ni sebab dia ada beberapa syarat yang perlu pada guru mursyid. Guru mursyid ni selain pada dia kena alim, dia kena faham agama, dia kena tawaduk, dia kena zuhud, dia kena ada satu lagi. Apa dia tuan-tuan yang terakhir? Pengalaman. Maksud pengalaman ni nak banding dengan orang muda, lebih yang mana? Kena orang tua. Guru mursyid ni guru yang dia kena ada lebih, dia mesti lebih. Kau mana pun kena ada guru-guru tua ni sendiri, tuan-tuan Allah. Sebab tu tok guru pondok, sebab tu tok alim, tuan-tuan Allah, ataupun tok imam kita yang sifatnya kalau kita tengok pada wajah dia menenangkan kita, tuan-tuan duduk dengan mereka, mengaji dengan mereka. Tak banyak dah. Allah tarik di Kelantan, Allah tarik ulama hadis, di Terengganu ulama fiqh, tuan-tuan Allah, di Kedah meninggal ulama-ulama pondok-pondok kita ni. Hatta dalam Malaysia ni tuan-tuan Allah, kalau kita boleh sebut, bukan setakat jadi rujukan di bumi Malaysia semata-mata, tulisannya tersebar seluruh dunia, sehingga Arab bertelagah, Arab minta tolong dengan dia. Tuan-tuan Allah, Tok Guru Haji yang ada gini, ulama haraki, tuan-tuan Allah manfaatkan. Sebab tu tuan-tuan Allah, nak sebut sedikit sebanyak, kita ni beruntung masih ada lagi orang yang boleh kita buat rujukan untuk kepimpinan masa depan negara kita ni sendiri, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab orang ni faham dengan agama, mengajar tafsir di Masjid Rusila tu berapa kali balik dah. Orang belah-belah Terengganu panggil berapa kali balik dah. Betul tak tuan-tuan Allah? Allah Rabbi Allah. Baik, yang ke-9, sebelah lebih. Semasa kita ditimpa kesusahan ataupun musibah, mulut kita sentiasa mengucapkan innalillah, innalillah. Tuan-tuan Allah, diberi nikmat, alhamdulillah. Tuan-tuan Allah, tengok benda yang takjub, subhanallah, banyaklah. Yang penting segala gerak kerja yang kita buat, jangan lupa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa kita. Mana kena ada tuan-tuan, tanda Allah nak tanda Allah ni jarakkan diri dia dengan kita ni, tuan-tuan Allah. Antaranya Allah membiarkan kita ni duduk dalam melakukan perkara yang sia-sia. Duduk dalam melakukan perkara sia-sia, itu tanda Allah nak menjarakkan diri dia dengan kita. Jangan tuan-tuan. Sebab tu Ibnu Athaillah ni dia gariskan manusia ni, kita ni jangan sampai peringkat hati kita ni kerasnya tu sehingga sampai peringkat kita ni rasa seronok dengan dosa. Hati kita ni kalau kita buat dosa, kita bertaubat pada Allah, cepat-cepat bertaubat. Sebab kadang-kadang tuan-tuan Allah, kita panggil syaitan lah, kalau kita panggil iblis ni, dia pandai. Waktu mana kita buat dosa, kita bertaubat, dia marah. Allah ni marah orang buat taubat, orang yang buat dosa. Tapi lebih Allah marah orang buat dosa tak nak kembali kepada Allah. Tapi iblis sebaliknya, betul tak? Jadi dia main. Orang yang terbiasa dengan dosa kecil ni, dia akan jadi apa dia, tuan-tuan Allah? Dia akan jadi dosa tu akan jadi kekal pada diri dia. Kekal dosa berada dalam dosa ni, tuan-tuan Allah, menyebabkan hati kita jadi apa dia, tuan-tuan Allah? Dia akan menolak, dia akan mencintai kemaksiatan. Waktu tu kita akan tengok sampai pada satu tahap dia buat dosa, dia seronok dengan dosa. Dia seronok. Tadi buat dosa, taubat juga sikit-sikit, tapi dah ulang-ulang jadi seronok dengan dosa. Dia tak habis di situ, sampai peringkat buat dosa, pertahankan dosa. Yang ni lebih jauh, lebih bahaya lagi. Waktu kita ni tuan-tuan Allah senantiasa kena banyakkan beristighfar, paling-paling tidak 70 kali sehari, tuan-tuan Allah. Dan kalau nak lagi tuan-tuan Allah, kita rasa kenikmatan dalam beribadah, tuan-tuan Allah, istighfar ni buatlah 100 kali sehari. Lepas pada tu diselangi dengan selawat. Selawat ni kena banyak, insya-Allah. Tuan 2-3 minit lagi, insya-Allah. Yang ke 10, cara berfikir ataupun idea memberi manfaat kepada yang mendengar sehingga diikuti benda-benda yang baik. Dia ada lagi 10 kehinaan kita di dunia ni, ada 10 juga, tak apalah kita sebut setakat yang ni sajalah, tuan-tuan Allah. Jadi sekadar tu dululah tazkirah ringkas yang anda boleh bagi kepada tuan-tuan. Ini pun kita share dengan apa yang dikongsikan oleh sahabat asatizah kita. Jadi tuan-tuan Allah, mudah-mudahan kita tergolong daripada hati kita ni, tergolong daripada kalangan hati-hati yang diikat kecintaan kita pada Allah. Duduklah di mana sekalipun, berpegang teguhlah kita pada tali Allah, pada janji Allah. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah walau dalam keadaan apa jua keadaan sekalipun. Jadi teruskan berdoa, tuan-tuan Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Doa ni kena ulang sebut, minta berlindung. Benda yang tak nampak ni kita tak boleh, tuan-tuan Allah. Sampai ialah kalau kita nak sebut penyakit ni belum lagi. Ni sehari 2 hari ni trend menaik. Beberapa kluster wujud, betul tak tuan-tuan Allah? Tak ada dah.
tuan-tuan kena letak Allah je penyelamat kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Betul tak? Allah sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul tak tuan-tuan Allah? Banyak kan? Jadi tuan-tuan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin ahli an-nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah boleh minta semangat? Boleh. Jadi insyaAllah tuan-tuan 3 bulan ni jadi memang anak ada anak yatim yang kita jaga dan juga kita bantu asnah-asnah dan juga untuk kerja-kerja fisabilillah di belakang nanti kalau kita boleh sejadah bolehlah bantu-bantu rumah anak yatim yang ada itu nak kena bayar dalam minggu ni 1,500 berapa yang tuan-tuan boleh top up, insya-Allah kita top up tempat lain samalah insya-Allah dan juga untuk kerja-kerja fisabilillah yang kita buat ni sendiri insya-Allah. Mohon maaf atas salah bicara, tutur bicara. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah kita sama-sama mendoakan untuk kita lah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.